Okey. Nak terjadinya wang kertas, you kena ada kerajaan dan bank pusat, government and central bank, CB, okey, central bank. Okey. So tugas kerajaan adalah berbelanja untuk membuat infrastruktur, okey. Dan bila you nak buat sekolah, nak buat hospital, nak beli kapal separuh selam, kena perlukan duit. Mana duit ni dapat? Okay. Banyak orang kata, oh itu daripada tax. Tapi kerajaan kita sekarang bukan macam dulu. Okay. Orang-orang zaman dulu, bila nak beli, sebelum beli sesuatu barang, you kena simpan, menabung, baru beli kan. Okay. Tapi kita zaman moden ni, kita swipe credit card, beli dulu, bayar kemudian. Faham tak? Macam Courts Mammoth, beli dulu tanpa cengkeram ke apa benda, tapi bayar kemudian. Itu satu habit. You buka surat khabar semua, dia advertise, diiklankan supaya kita ni rajin berhutang. Kalau you baca The Star kan, kadang-kadang isteri saya beli The Star, hampir setiap muka surat, setiap kali pusing ada saja iklan daripada bank, betul tak? Credit card lah, FD lah, supaya dia mengajar you supaya selalu berhutang. So kita dah jadi biasa, hutang dia berbeli. Kalau you tak berhutang, dia tengok you pelik. Macam saya kan, kalau saya pergi keluar dengan kawan, kadang-kadang nak bayar makan kan, kadang kawan saya dulu bayar credit card, tapi saya keluar dari poket bayar. Kata, you macam apek pasar malam lah, tak ada credit card ke? Saya kata tak ada. Dia macam pelik, macam manusia ni, din hari ni tak ada credit card, dia macam apek pasar malam, semua cash. Alright. Dia dah jadi benda pelik. Orang kalau tak berhutang zaman ni, dia ingat you gila. Dia pelik. Okay. Balik kepada kerajaan. Kerajaan macam tu Sekarang ni kerajaan, dia tak simpan baru beli. Dia buat dulu baru kutip. Okay. So dia hutang dulu, kutip. So kerajaan ada credit card ni. Ni credit card dia ni. Okay. Melalui bond. Okay. Ini dia punya kad kredit dia. Dia issue aja bond. Issue, orang beli, lepas tu bayar balik secara installment. Kerajaan macam tu juga. Okay. So kerajaan nak ajar kita cara nak berjimat. So cakap tak serupa bikin Okay, kita pergi balik ni. So dah lari. So macam ni kerajaan bila nak berbelanja, dia perlukan wang. Masa macam ni dia dapat wang, dia ambil sekeping kertas. Kertas ni kos dia 10 sen. Dia letaklah print, letak sikit ada emas kat keliling dia, ada border, ada cap mohor. Lepas tu dia bagi nilai kun fayakun, tiba-tiba jadilah 100 juta. Kertas yang bernilai 10 sen, bila dia cetak macam ni, siap sign, tiba-tiba kun fayakun jadi 100 juta. Bond. Sekarang ni dia tak ada, dia sunat kan. Tak boleh guna bond sebab dia haram. So kita halalkan dia, kita panggil sukuk. Tapi sebenarnya tak ada beza. Okay. So bond dan sukuk ni masuk, satu bank pegang kertas ni, kertas masuk, kertas keluar. Nampak? So dia akan cetak equal amount. Katakan 100 juta masuk ni, dia akan cetak 100 juta masuk treasury. Tapi zaman moden sekarang ni, dia tak cetak lagi, dia guna digital. Dia key in aja. Okay, kita nak masukkan dalam account treasury ada berapa kosong? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So dia tekan press enter, send, masuk. Okay. Cetak tu kat mana? Cetak wang kertas tu kat mana? Tak kisah cetak kat mana, tapi cetak separuh dekat Australia, separuh kat US. Kat Malaysia saya tak tahu, wallahualam. Kat France tapi tak kisah cetak ke tak cetak, benda ni tak ada nilai, dia kertas saja, betul tak? Macam kebanyakan you punya kertas-kertas kad hari raya, you tahu cetak kat mana? Kat China. Alright. Cetak kat mana? Jangan risau. Okey, saya nak bagi tahu cuma 3% saja wang di Malaysia ni wujud dalam secara fizikal, wang kertas dan shilling. 97% wujud secara digital. Okey. So dia present aja masuk. Faham No, nampak tak macam mana kertas jadi? Kertas masuk, kertas keluar. Clear? Okey. Tapi bila bank pusat cipta kertas
daripada atas angin, dia akan menyebabkan inflasi, betul tak? Okey. So kerajaan jual juga sukuk-sukuk ni kepada badan seperti tabung haji, amanah saham, EPF, dan yang terbaru Sarah Satu Malaysia. Tak apa pula, tak kisahlah apa skim yang akan datang, tapi mekanisme dia sama. Okey. Bond bond atau sukuk, kalau you tengok perhati secara betul-betul, dia adalah IOU plus interest. Saya hutang awak campur penambahan. Okey. Hutang campur penambahan apa nama dia? Hutang dalam Islam tak boleh ada penambahan. You hutang ni, you bagi balik yang sama. Okey. Kenapa dia halalkan ni? Dia kata sebab dia bukan compound interest. Ya, ini start daripada Muhammad Abduh di zaman dulu, bila dia kata interest, normal interest tak apa, dibenarkan. Dia yang tak benar, compound interest dia tak benarkan. Tapi walhal, kalau you tengok balik ikut sunnah, ikut Quran, sebenarnya hutang adalah fardu kifayah. Okey. Dan kalau you bagi hutang, tak ada penambahan, tak ada pengurangan, tak boleh. Tapi macam mana along the way, bond dan sukuk ni dihalalkan sebab dia bukan compound interest, dia fixed interest. Itu je dia punya argument. Dia kata okey, sukuk ni mesti ada underlying asset, dan dia punya kupon ni atau interest dia tak boleh compounded, dia kena fix. Katakan fix 400 tahun, maturity 10 tahun, tempoh matang dia 10 tahun. Okay. Tapi kalau you tengok betul-betul, you guna logik lah, tak payah nak baca, tak payah nak khatam usul fiqh lah, kitab usul fiqh yang macam Uzar kata, kamu tak faham, kamu tak baca usul fiqh. You tengok secara logik kan, hutang campur penambahan itu ada riba, clear benda ni. Okay, so kalau benda ni, bond-bond ni, ketah-ketah hutang ni adalah haram, riba, macam mana duit you kat tabung haji ni? Macam mana duit you kat amanah saham? Macam mana duit you dalam EPF? Ataupun skim-skim yang lain? Riba. Clear? Okay, so duit-duit ni masuk kat treasury. Okay, duit ni semua kena bayar balik. Macam you swipe you punya credit card, tiap-tiap bulan kena bayar balik kan? Okay, government macam mana nak bayar balik? Dia kutip tax. Sebab tu diciptanya Lembaga Hasil Dalam Negeri, Inland Revenue Board, dan dia akan kutip cukai. Kalau you tak bayar cukai, boleh masuk jail. That's why dia kena paksa you bayar cukai. Okay, kalau tak cukup, dinaikkan lagi cukai. Senang. Kalau government, dia punya kad kredit ni kan, tiba-tiba tak cukup duit, apa dia buat? Dinaikkan lagi cukai. Sekarang ni nak masukkan VAT. Kita jangan risau, VAT kita charge 2% je. Tapi 2% tu cuma satu langkah masuk. Lama-lama jadi 2.5, jadi 3%, jadi 4, 5, 6. Lepas tu jadi macam Europe kan, dia punya VAT 17%. Tak pasal-pasal you beli barang, 70% go to the government. Think about it. Okay, so duit ni semua kata nak bayar balik So kerajaan kena bayar balik. Katakan sukuk ni dah matang, dia kena bayar dalam masa 10 tahun. Lepas 10 tahun kena bayar balik 140 juta. Pinjam 100 juta, bayar balik 140. Untung tak? Untung nampak macam untung So orang yang mencarum kat dalam tabung haji atau amanah saham ataupun skim yang baru ni, untunglah skim ni. Skim ni dia beri pinjaman kepada kerajaan 100 juta, lepas 10 tahun dapat balik 140 juta. Untung. Sebab tu you tengok dekat bila dia orang lancarkan amanah saham yang baru kan, panjang orang beratur nak beli, nak mencarum. Tapi nak tunjukkan benda ni sebenarnya adalah penipuan. Banyak orang dia nak melabur tapi tak faham konsep melabur. So saya nak bagi tahu you, kalau nak melabur you kena ambil inflasi, mesti ambil kira inflasi. Okay, katakanlah inflasi kat Malaysia ni 3.5%, ni official number 3.5%. Kita guna official number pun, katakan pulangan lepas 10 tahun adalah 140 juta. Darab dengan inflasi, you tahu tak macam mana saya dah dapat 0.965? 1 tolak 3.5, you dapat 0.965. Kuasa 10. Kenapa kuasa 10? Sebab 10 tahun. Kalau 7 tahun, bond tu you kena kuasa 7 tahun. Right? So bila you kuasakan 10 tahun, you dapat pulangan you in terms of today's dollar
ikut nilai mata wang hari ni, you dapat 98 juta. Katakanlah, cuba contoh, you mencarum RM100, lepas 10 tahun you dapat 140 pelanggan you. Tapi kebanyakan dia orang lupa nak kira inflasi. So kalau you kira inflasi, sebenarnya you bagi pinjam orang RM100, petang tu dia bagi balik 98. Untung tak? You nak bagi pinjam orang, you bagi pinjam 100, lepas tu you pulang balik 98. Tak. Itu penipuan. Okay. Now, saya nak bagi tahu you all, inflasi kat Malaysia for the past 10 years is more than 10%. Okay. Ikut harga emas, saya kata, kalau you tengok harga emas dekat Malaysia ni, sejak 10 tahun yang lepas, dia naik about 12 to 13% compounded year on year. Right? So saya nak guna angka inflasi yang sebenarnya. You percaya tak angka inflasi 3.5 ni? You tahu tak macam dia kira? Tak seorang pun tahu. Dia tak nak bagi tahu macam dia kira. Kalau dia kira pun dia ambil benda yang disubsidi. Dia kira itu pun tak betul. Okay. Dia tak berani nak release the actual inflation number. Sebab kalau you all tahu angka inflasi yang sebenar, havoc. So dia bagi nombor yang tak betul. Dia tengok Singapore pun berani declare 5% dia punya inflasi. Vietnam declare about 14%. Okay, Thailand pun declare more than 5%. Indonesia declare more than that. Kita kat Malaysia ni, Malaysia boleh. Kita boleh 3.5. Negara lain semua dah dekat double digit, tapi kita kita terror, kita 3.5. Okay. Tapi kalau you pergi beli barang dekat pasar, you tahu 3.5 is bollocks, ya. Penipuan. So katakan kita ambil inflasi 10%. This is more realistic. So kalau you mencarum, you letak RM100 dalam amanah saham ni, you dapat pulangan 140 lepas 10 tahun. You ambil kira inflasi, sebenarnya pulangan you dapat balik 49. Rugi. Maknanya you bagi pinjam orang 100, petang tu dia bagi balik RM49. Ada tak orang nak buat kerja macam ni? Tak ada. Alright. So that's why I say all this bond atau sukuk is a con job. It's satu penipuan. Sekarang ni dia nak cari jalan nak jual bond kepada retail investor. Dulu cuma apa ni, fund manager dana yang besar saja boleh beli bond. Sekarang ni dia nak jual kat orang macam ni, you all ni semua. Tak lama lagi. Okay. Bond adalah satu cara syarikat-syarikat yang keluarkan bond ni atau kerajaan boleh dapatkan you punya duit ni, lepas tu dia bayar balik kat you, bayar sikit. Okay. Dalam Islam benar tak ni? Dibenarkan tak? You pinjam 100, you pulang balik 49. Boleh tak? Tak boleh. Penipuan, riba. So saya nak tanya orang yang dah halalkan sukuk ni, ustaz-ustaz yang halalkan sukuk, kat mana halalnya sukuk ni? Mana? Tunjukkan kat saya. Kalau Ustaz Zahiruddin kata bond dan sukuk ni halal, macam mana boleh jadi halal benda ni? Ini kezaliman. Ini penipuan. Tu nanti I'll come back to syirik tu. Okay, tak apa. Sekarang ini baru tier pertama. Ini level 1. Saya nak pergi level 2, sistem perbankan.